Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang ke-9, orang yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Quran. Daripada Sayyidina ni taswid namanya. Taswid. Ini sunat kita sebut sebagai memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri, kubur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ada di perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' dipanggil Jannatul Baqi', iaitu syurga Baqi', kerana dahulu banyak pokok gharqad dekat situ tu. Sebab tu dipanggil Baqi'ul Gharqad. Kan istilah Jannatul Baqi' tu, nama istilahnya dulu adalah antaranya Baqi'ul Gharqad, sebab di situ ada banyak pokok gharqad, pokok yang orang Yahudi tanam sekarang. Sebab di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal di Babul Lud ni dekat kawasan Baitul Maqdis. Matilah Dajjal di situ. Kemudian 70,000 orang pengikut setia Dajjal itu, yang asal daripada Asfahan. Asfahan tu dekat sebelah dengan Khurasan. Dekat Iran. Apa kaitan Iran dengan Yahudi, wallahu alam. Tu bagus juga dikaji tu. Lalu mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa dan tentera-tentera Imam Mahdi dan tentera-tentera Imam Mahdi. Larilah Dajjal tadi ke satu tempat namanya Babul Lud. Di situlah dibunuh. Habis ketika itu lari bertempiaranlah orang Yahudi. Di mana-mana tempat, tembok, batu, pokok, pandai bercakap pula di akhir zaman. Ya Muslim, hadha kafir faqtulhu. Wahai orang Muslim, di belakangnya ada orang kafir Yahudi. Bunuh dia. Lalu dibunuh. Illa syajaratul gharqad, kecuali pokok gharqad. Pokok gharqad tu disebut syajaratul Yahud, pokok Yahudi. Besar pokok tu. Saya tak bawa komputer hari ni. Kalau tak saya tunjuk besar mana pokok gharqad itu. Baik. Jadi kubur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ada dekat Jannatul Baqi', dekat Al-Madinah. Dikuburkan sekali dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, ketua orang Ansar Madinah. Kalau nak pergi kat situ boleh. Ajak orang-orang yang tahu kalau pergi umrah ni, supaya kita umrah dapat sejarah pun dapat juga. Kalau kita masuk di pintu Babul Baqi' tu, kita keluar daripada ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Pintu tu namanya Babu Al-Baqi', pintu Baqi'. Keluar pintu tu terus sampai ke perkuburan Baqi'. Masuk perkuburan Baqi', 30 meter daripada kubur ni adalah kubur anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kalthum, Sayyidatina Fatimah. 30 meter sebelah kanan. Di tepi kanan beliau lagi adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Imam bin Adnan. Itu nasab Nabi. Itu pak saudara Nabi. Di belakang mereka ada 4 kubur bersusun dalam satu petak. Paling hujung Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib, cucu Nabi. Sayyidina Al-Hasan daripada pinggang ke atas identically macam Nabi. Sayyidina Al-Husain adiknya daripada pinggang ke bawah identically macam Nabi. Sebelahnya adalah anak saudara beliau, iaitu anak kepada adik beliau. Anak kepada Sayyidina Al-Husain yang disebut dengan Sayyidina Ali Ibn Husain, tapi beliau mendapat gelaran Zainal Abidin. Zain penghias, Abidin orang yang banyak beribadat, sebab beliau antara solatnya 1000 rakaat hari dan malam. Yang tuan-tuan baca kisah yang As-Sajjad. Itu sirah mubalaghah. Sajidun, orang yang sujud. Sajjad, orang yang banyak sujud. Inilah dia, beliau. Sebelahnya anak beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Sayyidina Ja'far As-Sadiq.
Sebelah beliau anak kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Inilah perkuburan Ahlul Bait. Patah balik tadi kubur anak perempuan Nabi. Sebelahnya adalah kubur isteri-isteri Nabi. Semua kat situ. Ummahatul Mukminin kecuali 2 orang. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dekat Baqi'. Sayyidatina Maimunah Al-Harith dekat jalan sebelum nak sampai ke Tan'im, Masjid Sayyidatina Aisyah di Makkah. Sebelah tu lagi itu kubur anak saudara Nabi, Sayyidina Uqail, adik-beradik kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Abu Sufyan Al-Harith. Kemudian Sayyidina Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar, ayah beliau Ja'far At-Tayyar dicontas dalam perang Mu'tah kedua tangannya. Sebelah tu lagi itu perkuburan Imam Malik ibn Anas. Di kepala beliau adalah kaki gurunya Sayyidina Waqi'. Sayyidina Imam Malik ibn Nafi', Sayyidina Nafi', maula kepada Ibnu Umar. Dulu hamba kepada Ibnu Umar, dibebaskan tapi tak nak balik, tetap khidmat pada gurunya. Jadi statusnya bukan hamba tetapi maula. Itu yang dipanggil maula. 75 meter daripada sini 20 meter daripada kubur ini, tepi ni sini kubur Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah. Surrounding beliau Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Zurarah. Demikian disebut, katanya Sayyidatina Fatimah binti Asad, mak kepada Sayyidina Ali, dikuburkan di situ juga. Qil pendapat 75 ke depan ada satu kubur panjang dalam tu. Ini namanya Syuhada Hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah datang ke bumi Madinah, mereka mempertahankan dan syahid dekat situ. 135 meter ke depan lagi, inilah tengah-tengah perkuburan Baqi'. Di sinilah dikuburkan Sayyidina Uthman bin Affan, Thalithul Khalifah, khalifah yang ketiga. 30 meter sebelah kiri satu kubur kecil, itu adalah kubur Halimatus Sa'diyah, Halimatu As-Sa'diyah. Yang depan 15, tu yang saya sebut ni. Yang depan tu, situlah kubur 2 orang sahabat Nabi. Ini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau boleh lah, tuan-tuan, saya dah tulis ni. Yang saya tulis ni 2015 dulu, minta dengan Kak Ajah Zuraidah. Siapa nak pergi umrah, minta dengan Kak Ajah Zuraidah. Saya dah tulis kubur-kubur tadi tu, tiang-tiang, ada tempat bersejarah. Kalau tak tahu, tanya orang Arab jaga kubur ni siapa ni? Dia pandai juga bahasa Melayu kita. Ini siapa ni? Wallahu alam. Ini wallahu alam. Itu wallahu alam. Sana wallahu alam. Akhirnya ni cerita betul. Ini seorang mutawif ustaz Indonesia cerita dengan kami. Di pengalaman dia itulah, ada orang tanya, "Ustaz, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam?" Habis pukul rata wallahu alam. Tapi Kak Ajah tak dapat pilih sebab yang boleh masuk tu hanya lelaki. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalatha falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Apabila mereka ada 3 orang, maka hendaklah salah seorang antara mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya antara mereka. Al-Quran juga tak ada disebut yang paling alim kat sini, tapi yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Sebab rukun qauli dia mesti baca dengan fasih. Rukun qauli itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu rukun qauli lah tu, kena baca dengan fasih dan bertajwid. Daripada Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, orang yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak membaca kitab Allah Al-Quran antara mereka dan yang paling baik bacaannya. Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta kepadanya kepada orang yang tidak sempat meminta kerana sibuk membaca Al-Quran.
daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaqulu Rabb man syaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Allah berfirman, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, Dia tak sempat nak berzikir, tak sempat nak mohon minta pada Allah sebab dia sibuk baca Quran. maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang yang memohon kepadaku. Lebih lagi Allah bagi. Kita minta kan, Allah lebih lagi bagi. Keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ingatan dan simpanan di langit. Ada simpanan di langit untuk orang yang membacanya. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala awsini. Qala sallallahu alaihi wasallam, alayka bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin wa alayka bil jihad fa innahu ruhbaniyatul muslim wa alayka bi dzikrillahi wa tilawati kitabillah fa innahu nurun laka fil ard wa dhikrun laka fis sama' واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان وفي رواية وذخر لك في السماء. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berilah peringatan kepadaku. Baginda berkata, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah kerana sesungguhnya ia adalah pengumpul seluruh kebaikan. Apa dia takwa? Takwa itu pernah sekali Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, mat taqwa? Wahai Ubay, apa itu takwa? Lalu kata Ubay, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan alaihi ashwaq? Apakah Amirul Mukminin pernah berjalan satu jalan yang ada duri? Naam, ya pernah. Fama fa'alta idzan? Apa yang tuan buat? Kata Sayyidina Umar, Ijtahadtu wa syammartu. Aku berjaga-jaga dan aku akan angkat jubah supaya jangan terpijak. Kata Sayyidina Ubay, hakadha taqwa, itulah takwa. Maksud menjalani kehidupan dunia, hati-hati jangan terpijak duri dosa, duri maksiat, duri zina, duri rasuah, duri mencuri, membunuh dan sebagainya. Itu ya. Kenapa Sayyidina Umar suka tanya dengan Ubay? Sebab sebelum tu ada satu kisah. Sayyidina Ubay ni orangnya bijak. Sebelum peristiwa tadi tu pernah bertemu di jalan juga. Ya Ubay, kaifa asbahta? Kata Sayyidina Umar. Wahai Ubay, kamu pagi-pagi macam ni, apa keadaan kamu? Kata beliau, asbahtu mukrihan lil haqqi muhibban lil fitnati wa salaitu bighairi wudu'in wa indi ma la indallah. Bingung Sayyidina Umar dia buatnya. Ubay, kamu bagaimana pagi-pagi macam ni? Pagi-pagi macam ni wahai Amirul Mukminin, saya tak suka pada kebenaran. Saya suka kepada fitnah. Saya solat tidak berwuduk dan saya apa yang Allah tak ada. Allah, pening Sayyidina Umar. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Jumpa Sayyidina Ali. Ya Abul Hasan. Itu kunyah Sayyidina Ali sebab ada anak Hasan, jadi kunyahnya adalah Abul Hasan. Dipanggil dengan ya harfun nida, dia jadi ya Abul Hasan. Apa khabar pagi-pagi ni? Kabar baik ya Amirul Mukminin. Tadi kan saya jumpa dengan Sayyidina Ubay. Pening saya dibuatnya. Pasal kerana dia kata pagi-pagi ni dia suka kepada fitnah, tak suka pada kebenaran. Dia solat tanpa wuduk dan dia ada apa yang Allah tidak ada. Kata Sayyidina Ali, betul. Lagi Sayyidina Umar pening kepala. Ya Ali, habaq mai, apa cerita? Ya Amirul Mukminin, betul lah yang disebut oleh Sayyidina Ubay itu. Kenapa?
Saya tak suka kepada kebenaran. Maksud beliau adalah kematian. Siapa suka mati? Suka ke? Tak kan? Maksudnya kita kalau boleh tak mau matilah, nak buat amal lagi. Itu maksud dia. Nah, bukan tak suka mati. Hang suka tak suka, tetap mati akan mai. Nah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana-mana pun kamu lari takut daripada kematian, kematian itu surely will be coming, akan datang pada kamu walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi di bintang yang kokoh. Pasti likulli atin qarib, setiap yang datang itu dekat kematian. Barulah tenang. Oh, baik. Dia suka pada fitnah. Fitnah adalah anak dan isteri. Siapa tak suka anak dan isteri? Kan tu fitnah tu. Oh, tenang Sayyidina Umar. Dia solat tanpa wuduk, dia bersalawat tanpa berwuduk. Oh, tak apalah tu. Dan dia ada apa yang Allah tak ada. Kan dia ada anak dan isteri, Allah mana anak dan isteri? Masya Allah. Lalu kata Sayyidina Umar, rugi bumi yang tidak sampai padanya ilmu Abul Hasan. Maksud, rugilah negeri yang tak sampai ilmu Sayyidina Ali kat situ. Walaupun Sayyidina Ali tak sampai, kan ilmu beliau sampai ke IPK hari ini, ke Shah Alam hari ini. Itulah sebabnya Nabi suka tanya dengan Ubay. Jadi Sayyidina Ubay jawab, wahai Amirul Mukminin, takwa tu apa? Pernahkah Tuan berjalan di satu jalan yang banyak duri? Ya. Apa Tuan buat? Hati-hatilah, angkat jubah. That is taqwa. Ketika lain Sayyidina Ali pula ditanya apa itu takwa. Beliau jawab dengan dua jawapan. Beliau kata takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'adad li yaumir rahil. Takwa takut dengan Allah yang jalil. Ustaz-ustaz di sini faham ni, bila jalil tu jalla. Kan kita sebut Allahu Jalla wa Azza. Selalunya kita sebut Allahu Azza wa Jalla dalam kitab ni tadi kan. Azza wa Jalla tu ada maksud tu. Jalla wa Azza atau Azza wa Jalla ni untuk ustaz-ustazah nah. Kalau disebut Jalla, Jalil, Jalal, itu adalah sifat-sifat sulub. Sulub maksudnya sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Maksud sifat-sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahda. Ni hafal ke Ajah Zuraidah sebab beliau mengaji dengan saya sifat 20 nah. Ini sifat sulub namanya, ataupun sifat salbiyah, menafikan ma la yaliqu billah, yang tidak layak bagi Allah. Dinafikan itu namanya sifat jalal, itu yang kita panggil jalla. Kalau azza, thubutiyah. Thubutiyah itu sifat ma'ani yang 7 itu, qudrah, iradah, ilmun, sama', basar, kalam. Itu yang dipanggil Allahu Azza wa Jalla. Boleh. Sebab itu Allah tidak bertempat, sebab itu dipanggil Jalla. Wa sani'ul alami la yahwihi qutrun ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wa la makana wa hukmuhu al-ana ala ma kana subhanahu jalla. Subhanahu jalla anil makani wa azza an taghayyur az-zamani qad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihati al-uluwi wa hasana as-sani'a fi as-sama'i wal 'arshu fawqa al-ma'i wa athbatu li dhatihi at-tahayyuza qad dalla dhu tashbihi fi ma jawaza. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Hibatullah Al-Barmaki dan dibagikan qasidah akidah ini pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau perintahkan di seluruh negara Syam yang ada 4 negara itu baca ni pagi-pagi dekat menara lah atas dibaca di Syria, Palestin, Jordan dengan Lebanon. Ni mengaji sifat 20 ni, faham yang saya sebut. Ingatan dan simpanan sudah tadi Ustaz Ahmad. Sudah, mohon maaf ya. Baik, fadhal Ustaz. Itu namanya takwa. Takwa tadi apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha jalil, yang maha agung. Wal amalu bit tanzil, amalkan apa yang dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'adad liyaumir rahil, bersedia untuk hari yang kita tinggalkan. Hari dunia ni kita akan pergi ke
akhirat. Ketika lain Nabi Sayyidina Ali jawab, ini paling komprehensif. Kalau orang tanya apa itu takwa, inilah jawapan paling komprehensif. Apa dia? At-taqwa al-imtithalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahihi. Itu buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang dilarang. Do do's, don'ts. Do do's, don'ts. Maksudnya buat apa yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Hendaklah kamu berjihad kerana sesungguhnya ia adalah kehebatan seorang muslim. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah dan membaca kitab Al-Quran kerana sesungguhnya ia adalah cahaya untuk kamu di bumi dan ingatan untuk kamu di langit. Dan simpanlah lidah kamu kecuali untuk kebaikan kerana sesungguhnya dengan begitu jika dapat memelihara lidah kamu dapat mengalahkan syaitan. Dalam riwayat yang lain, dan simpanan untuk kamu di langit. Alhamdulillah, lagi banyak baca Quran, lagi banyak akaun simpanan kita. Nah, supaya kita jangan jangan mengatur orang. Kan lidah tu, ni simpanlah lidah kamu. Tang mana nak simpan lidah ni? Dia suruh simpan lidah, buah tang mana kat aja. Simpanlah lidah kamu kecuali untuk kebaikan. Maksudnya jangan bercakap kecuali perlu. Sebab ulama mengatakan setiap anggota yang buat dosa, boleh buat dosa, ada pengawal dia. Mata ni boleh buat dosa, pengawalnya kelopak mata. Telinga boleh buat dosa, pengawalnya gegendang telinga. Maaf ya, yang di bawah tu boleh buat dosa, pengawalnya paha. Setiap satu tu satu je pengawal. Mari pada lidah, dua pengawal dia. Satu apa? Gigi. Dua bibir. Nak tunjuk apa ni? Ini orang Arab sebut saghirul jismi kabirul ithmi. Kecil je badan lidah ni, tapi mudarat dia, ya Allah. 30 tahun kita duduk dalam satu satu perumahan ke, hari itu je tersilap cakap. Berjiran 30 tahun dah, hari itu tersilap cakap. Mak kamu tu mulut dia busuk ya. Itu je. Mak kamu tu mulutnya busuk. 6 perkataan itu segala kebaikan. 30 tahun berkawan lenyap. Dek, kerana apa? Mak kamu tu mulutnya apa tadi? Busuk ke buruk? Busuk tadi? Busuk. Allah, putus persahabatan. Itulah orang kata lidah ini santan apa tu? Sebab santan apa tu Kak Jah? Mulut binasa tu apa? Jangan mengaji. Sebelum mulut binasa tu apa? Santan belada. Jangan. Kerana apa Kak Jah? Pulut. Memang sedap pulut tu, macam mana dia punya ni? Bang Haji sebut pulut je. Tu yang saya terbayang, pulut panggang tu. Terutama pulut panggang Kelantan lain lah ya. Ada orang Kelantan sini tak? Macam mana Kak Jah semula? Kerana mulut. Mak Jah mana ni? Ni. Maafnya sebab semua pakai ini tak nampak. Kerana pulut santan binasa. Kerana santan pulut binasa. Baik. Mulut binasa. Baru betul. Ini kerana pulut badan binasa. Apa kaitan dengan pulut? Apa kaitan dengan kenapa badan binasa sebab pulut? Rupanya kerana pulut. Kerana santan pulut binasa. Kenapa pulut tu binasa? Kerana santan Kak Jah. Oh, basi. Oh, barulah. Betul-betul.
Sebab itu bahasa Melayu ni kita kena dalami bahawa kita dapat maknanya, ya. Kerana santan pulut binasa, kerana mulut badan binasa. Alhamdulillah, tenang saya hari ini. Kalau tidak, kerana pulut badan binasa, apa kaitan? Nah, tu yang orang tak makan pulut tu. Tapi pulut Kelantan the best in the world lah Kak Ajar, Mak Ajar. Sebab jangan-jangan tu cerita dunia tu. Sejak kita makan. Nah, saya kalau makanan Kelantan bolehlah saya masuk saya, nah. Tapi kalau pulut Kelantan memang sedap. Ada lagi cerita pulut. Dia begini, sebab pulut orang Kelantan, dia buat pulut tu ada beberapa gula sikit kan Kak Jah. Kan bila letak gula sikit, pedas sikit kan sedap tu. Dia melawan rasanya. Itulah rahsianya kenapa ikan tiga rasa tu dia sedap. Sebab ada tiga rasa kat situ. Rasa masam, rasa masin, rasa manis, itu kan, berkumpul jadi sedap. Tak kira siakap tak siakap tu cerita lain. Yang penting ikan tiga rasa tu memang sedap. Nah, itulah kata ulama. Dalam hidup ni kalau manis je tak berapa syok juga. Nah, dia adalah juga ada ujian. Macam rumah tangga kita lah, kan. Kalau dengan isteri suami itu adalah part-part yang bergurau-gurau, bergaduh-gaduh manja, gaduh-gaduh manja, lepas tu makin kuat hubungan. Sebab itu sedangkan lidah lagi tergigit, yang tergigit tu lidah ke gigi, bahasa Melayu. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, jadi sabar-sabar. Suami isteri mungkin ada tergigit sedikit lidah tu, sabar-sabarlah. Baik, satu amalan untuk kita supaya rumah tangga kita elok, ya. Antara amalannya, bila parking kereta tu, sebelum masuk rumah, baca dulu ayatul kursi dalam kereta. InsyaAllah, kata ulama', InsyaAllah yang bergaduh-gaduh tadi tu, yang masa-masa muka sebelum keluar rumah tadi tu, suami isteri ke, dengan anak-anak ke, ataupun dengan adik-beradik, insya-Allah dia merapatkan semula, insya-Allah, bacaan ayat Al-Kursi. Bila bacanya parking kereta tu, sebelum masuk rumah, baca dulu ayatul kursi. Itu antara amalan ulama. Tapi bacanya sebelum masuk rumah. Kalau dah masuk rumah, jangan patah balik masuk kereta balik. Jangan, baca kat rumah. Boleh? Ayatul Kursi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz. Muka surat 10. Muka surat 10. Muka surat? 14, nombor 10. Baik. Allah, patah balik Ustaz Ahmad. Bila nak habis? Ustaz Ahmad dengar cerita pulut Kelantan tadi tu, patah balik. Sebab isteri Ustaz Ahmad orang Kelantan kan? Isteri beliau orang Kelantan. Masya Allah. Muka surat apa Ustaz? 14. Nombor 10. Baik, nombor 10. Dibolehkan ribtah kepada orang yang mempunyai ilmu Al-Quran dan membacanya siang malam. Tadi kan saya sebut hasad, ya. Hasad. Apa dia hasad? Ingat mengaji SMS. Ingat tu, ya, SMS. Ada satu yang macam hasad tapi bukan hasad. Dia begini. Orang ini kaya, lalu dalam hatinya, ya Allah, kalaulah saya sekaya orang ini, sebab dia ni banyak duit sedekah ke orang. Itu bukan namanya hasad, itu namanya ribtah. Kalau hasad, orang itu banyak kaya, dia inginkan, kan dia tadi susah hati melihat orang-orang yang senang kan, dia doa, ya Allah supaya dia jatuh miskin. Itu hasad. Ya Allah, cabutkan kekayaan pada dirinya supaya dia jatuh muflis, miskin. Itu hasad. Kalau ribtah begini, tak ada orang pun orang itu jatuh miskin ke, cuma dia doa, ya Allah, kalaulah saya macam dia, ya. Itu namanya ribtah. Boleh, ya. Dia macam hasad juga, tapi dia tidak mendoakan kenikmatan yang ada pada orang tu tercabut. Contohnya dalam dewan tu,
Ada seorang tu paling cantik umpamanya dalam dewan tu. Ada orang tengok dia perempuan sama perempuan lah ni biasanya. Dia pun hasad, ya Allah, tergolekkan dia dalam longkang. Adakah doa macam tu? Supaya giginya patah dua pun tak apa. Adakah doa gitu? Orang yang cantik tadi pun kalau tergolek pun, adakah kecantikannya melompat masuk ke muka dia? Tetap mukanya macam tu. Tengok orang hasad, al-hasudu la yasud. Orang yang hasad tak pernah rasa senang diri. Tak pernah. Kalau dia berjumpa dengan orang yang dihasad dekat lift, tak mahu dia masuk lift sama. Sanggup dia naik tangga. Dah borot kaki, dah 5 tingkat. Ketika kawan tu yang dihasad gaji tinggi sebab dia perform bagus, dia dekat rumah darah tinggi, tak pasal-pasal. Kawan gaji tinggi, jalan-jalan pusing-pusing, dia demam dan kepalanya pening, berpusing-pusing kat rumah. Ni orang ni tak pasal-pasal. Kemuncak ketika kawan yang dihasad tadi mendapat anugerah dan award, dia masuk award. Oh ni jangan hasad kat orang, jangan hasad. Tenang je, relax je. Dia kaya, alhamdulillah. Kita tak kaya, takut kalau kita kaya sombong. Nah gitu. Dia tu Masya Allah mewah hidupnya, alhamdulillah untuk dia. Kita kalau dibagi mewah, jangan-jangan tak pergi solat dah dan sebagainya. Nah, berpikiran positif, tapi dalam masa yang sama majukan diri sendiri, ya. Baik. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak dibolehkan hasad melainkan kepada dua orang, iaitu ghibtah. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan ilmu berkaitan Al-Quran kepadanya, lalu dia membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan yang kedua, seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu dia menginfakkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Semalam saya dapat satu mesej Ustaz Ahmad, dapat kita tak tahu Al-Fadhil Ustaz Nick apa yang Qari Malaysia, Nick Azizan. Al-Fadhil Ustaz Nick Azizan semalam katanya telah kembali ke rahmatullah. Saya sempat ikuti beliau di Radio Aikim ketika beliau mengajar Taranum Quran, sedap betul. Sebab ayah beliau Datuk Jaafar itu qari Quran, ya, antarabangsa ataupun hakim antarabangsa, ya. Kita baca surah Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada almarhum Ustaz Nick Azizan bin Nick Jaafar, ya. Untuk mak ayah kita juga, siapa-siapa yang sudah meninggal dunianya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa bil khusus almarhum Ustaz Nick Azizan ibn Nick Jaafar rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau tu sedap betul baca Quran ni, anugerah Allah, ya. Saya sampai sekarang tak pandai saya. Di sekolah dulu waktu kami buat pemilihan, bila ustaz yang qari tu, ada seorang ustaz lah di sekolah kami tu, dia suruh hang baca, koi tekan suara, koi halui. Dia kata tak payahlah, kamu jadi hafazan saja, baca Quran memang tak ada talent. Itu memang talent suara, kan. Suara beliau sedap sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dengan berkat Al-Quran yang beliau ajar, ya, dan amal soleh yang lain. Baik. Jadi satu, orang yang baca Quran dan dia gunakan ilmu Quran mengajar orang lain dan baca siang malam, Allah boleh kita hasad kat dia, ghibtah. Satu lagi, orang banyak duit
dan dia sedekahkan. Tuan-tuan, sedekah ni jangan tunggu banyak duit. Bersedekah jangan tunggu banyak duit. Terutama sekali orang yang nak bermusafir, masuk duit dalam tabung masjid banyak sikit tak apa tuan Haji. Sebab sedekah ni pelik. Orang itu kalau dia nak meninggal dunia, kalau ada lagi lah umur dibagi oleh Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah ajal saya boleh dipospon sedikit lagi untuk satu masa yang tertentu, maksudnya tak meninggal lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin, pasti aku akan bersedekah. Kenapa tak disebut fala usalliyanna, pasti aku akan bersolat, fala ata'ammaranna, pasti aku akan buat umrah. Kenapa tak? Walaupun nanti bersolat juga, sebab dengan sedekah dia boleh menjalak pergi ke ibadah lain. Contoh, kita bagi duit pada orang miskin, dia tak ada pakaian, dia kesian, dia bagi duit tu, beli duit tu untuk beli pakaian, dengan pakaian dia solat. Kalaupun dia ada pakaian tapi perut lapak, beberapa hari tak makan, kita bagi duit, dia pun beli makanan, dengan makanan segar, lalu mendirikan solat. Kalau contoh tadi ustaz tu, maaf ya, mudah-mudahan tidak berlaku, sakit perut, kenapa tak cukup makanan, kita pun bagi dia duit, dengan itu badannya cergas, mengajar merata tempat, betapa pahala kita dapat. Tuan-tuan, bersedekah ni memang pelik, memang pelik. Sebab sedekah ini banyak manfaat. Cuba tuan-tuan tulis paling kurang 5, paling kurang. Fadilat sedekah paling kurang 5. Dia banyak, dia berpuluh-puluh, tapi paling kurang hafal 5. 1, lampu paling terang dalam kubur. Dalam kubur tu ada lampu-lampu dia, antara paling terang lampu sedekah. 2, pintu paling besar di syurga namanya sakhawah, itu untuk orang yang banyak bersedekah. 3, orang yang bersedekah itu tanda amalan lain diterima Allah. Dia mungkin ada buat NGO ke ataupun buat apa-apa, dia banyak bersedekah, itu bermaksud amalan yang baik lain tu tanda diterima Allah. Yang keempat, mudah sakaratul maut, dia nak meninggal nanti mudah. Yang kelima, senang dihisab oleh Allah. Kita ulang balik. 1, lampu. 2, pintu. 3, amal. 4, sakaratul maut. 5, hisab. Keyword yang nak menghafalkan tu ya. Banyak lagi. Jadi kita bersedekah jangan tunggu kaya. Sekarang kita bersedekah banyak sikit tu lain. Kalau dah kaya nanti lagi banyak sedekah. Saya cerita sedikit dengan tuan-tuan ya, cerita sedikit. Orang ni kira paling hebat lah antara dalam sejarah kemanusiaan. Orang ni paling hebat. Kenapa? 30 tahun tak pernah rasa sakit, sesema pun tak pernah, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang tak pernah lagi dah langsung. Ini 30 tahun. 1. Yang kedua, 30 tahun tak pernah rasa miskin dan selalu cukup hartanya. Jangankan dia, Perdana Menterinya Haman, Menteri Keuangannya Qarun. Haman dengan Qarun, harta keduanya dipikul oleh unta. Bukan memikul harta, memikul kunci-kuncinya tu. Dia lebih lagi. Siapa orang ini? Saya lagi jawabnya. Yang ketiga, 30 tahun memegang tampuk pemerintahan, tak pernah jatuh. Alaysa li mulka Misra, tidakkah bagiku ada kerajaan Mesir? Wa anna hadhihi al-anhar tajri min tahti, sungai-sungai ini berjalan di bawahku. Maksudnya sungai Nil. Siapa orang yang saya masukkan ni? Firaun. Berjaya tak Firaun ini dengan kehebatan tadi? Adkhilu ala Firaun asyaddal adab. Quran menyebut masukkan Firaun dan kocong-kocongnya ke dalam adab yang sangat pedih. Tak ada juga, walaupun duit banyak. Tapi kalau banyak duit digunakan jalan ni tadi ni,
Syurga kita dapat beli. Apa? Sayyidina Uthman. Mana mimbar ni? Oh, sini. Biasa mimbar atas. Nah, tu yang di atas dia tak jumpa. Bawah ni punya. Kalau mimbar Nabi pun begitu juga. 1, 2, 3. Itu je. Tinggi ni je mimbar Nabi. Nah, ni tinggi sikit tak apa. No? Nabi berkhutbah di mimbar. Siapa yang nak berinfak, kita ni nak berperang, perang Tabuk 7 Hijriah. Perang Tabuk ni paling challenging. 1, paling jauh. 2, cuaca paling panas. 3, orang tak banyak duit waktu tu. Sebab kurma baru nak masak, tak dipetik lagi. Nabi ni atas mimbar, siapa yang di kalangan kita nak infak, seorang tak angkat tangan. Bukan kedekut, tapi belum masa duit kan, kurma belum ni lagi. Tiba-tiba angkat tangan. InsyaAllah ana ya Rasulullah, ana akan infakkan 100 ekor unta siap dengan kelengkapan pelananya. Approximately satu unta itu RM5,000. Ini 100 tadi pengaji. Tolong kira nah, berapa dah? 500,000 gitu ya. Nabi pun bagi tahu lagi, siapa lagi yang nak infak bantu kita ni, seorang tak angkat tangan. Sebab belum ada duit waktu itu. Ana insyaAllah ya Rasulullah. Sayyidina Uthman, ana akan sediakan 100 ekor unta. Bukan ekor ya, dengan unta sekali. Dengan pelananya. Berapa pengaji? Dah 1 juta. 1 juta 500 kan. Kali ketiga, siapa lagi nak infak, seorang tak angkat tangan. Sayyidina Uthman, ana insyaAllah. Ana akan sediakan 100 ekor unta lagi siap dengan pelana. Berapa tu? Nabi tak turun daripada mimbar lagi tu. Satu berapa Bang Haji? 500,000 dah dengan 3. Berapa? 1,500,000. 1,500,000. Tak turun lagi 1,500,000. Sampai Nabi kata la yadurru Uthman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak ada yang memudaratkan Uthman apa yang dibuat hari ini. Sayyidina Uthman beli syurga tu, dalam istilahnya lah, membeli syurga dengan kekayaan. Itulah. Jadilah orang yang kaya yang menginfakkan harta di jalan Allah. Baik. Sudah. Baik hadirin, kita akan kita tak baca keseluruhannya, kita akan pilih-pilih hadis. Baik, untuk yang ini sebelum kita rehat, mari kita baca Ustaz Ahmad muka surat 15. Ni sekarang kita skip ya. Baik. Muka surat 15. Hadis yang ke-11, mendapat pahala membacanya sama ada untuk orang yang mahir atau tidak. Daripada Sayyidatina Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya. Mahir maksudnya dia bagus, tajwidnya bagus, makharijul huruf, sifatul huruf bagus, akan bersama para malaikat yang mulia dan yang baik. Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan merangkak-rangkak membacanya tidak lancar dan dalam keadaan dia bersusah payah, maka baginya 2 pahala. 2 pahala, 1 pahala dia baca, 2 pahala bersungguh-sungguh. Tapi tak dapat lawan lah pahala orang yang baca Quran tadi bagus tu. Kenapa? Nak bagus tara tu berapa tahun mengaji. Gitu maksudnya. Tapi yang tadi dapat 2 pahala tu, pahala dia baca dan pahala bersungguh-sungguh. Guru saya ketika dia baca ni Ustaz Ahmad, walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u fihi. Kita terjemah tadi, orang yang baca Quran dan merangkak-rangkak kan. Guru saya orang Penang, dia terjemah begini, orang yang baca Quran wa yatata'ta dan dia terketak-ketak. Dia orang Penang. Orang yang baca Quran dan dia terketak-ketak membaca Quran. Yatata'ta kan sesuai bunyi yatata'ta, terketak-ketak. Sebab itulah unitnya bahasa Arab. Bagaimana melafazkan, begitulah maknanya. Cuba kita sebut Allah, Allah, kita tak sebut Allah. Allahu Akbar, itu orang baru masuk Islam. Tapi kalau kita Allah, tebal kan, itu lafzul jalalah, tebal. Allah maksudnya keagungan Allah tu, hampir ke situ ya. Orang Arab kalau kata batuk,
yataqahqah, yataqahqah. Kan bunyi qah 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 qah. Itu nah. Kalau mengaji bahasa Arab, ada satu istilah, kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, dia akan membawa pada dua perkara mustahil. Satu, daur. Daur tadi itu pusing. Daur ada yang mudmar, ada yang musarrah. Satu lagi, tasalsul. Tasalsul. Tasalsul maksudnya Tuhan F diciptakan oleh Tuhan I, Tuhan I diciptakan oleh Tuhan D, Tuhan D diciptakan oleh ni, diciptakan ini, Tuhan ini. Tasalsul, sampai kita tersasul dibuatnya. Tasalsul, tersasul. Banyak juga dalam bahasa Arab, kalimah bahasa Arab kita gunakan. Banyak juga. Ada satu lagi tapi saya tak cerita sekarang, saya simpan. Apa dia? Tak payah cerita ya. Sebab sebutan bahasa Arab begitulah. Boleh tapi ditutup ni nanti. Dia tak ada apa pun istilah untuk angin, orang yang kentut tu kan. Dia ada dua istilah dalam bahasa Arab. Nak sebut sekarang ke lepas makan? Kalau sekarang takut tak makan nanti. Boleh. Kak Ajah nak sekarang ke lepas rehat ni? Sekarang. Apa hebatnya kentut tu ya sampai sekarang. Maaf ya, ni nampak gurau tapi nak tunjuk sensitifnya bahasa Arab. Maaf ya. Kentut itu ada dua jenis. Tengok Arab sampai tahap tu. Ia berkaitan dengan bunyinya. Bunyinya. Jangan dicatat, dengar aja, jangan catat. Rasa tak payah nak sebut lah. Nak juga. Astagfirullah. Kalau dia keluar maaf ya, orang Arab kata fusaun. Sebab dia jadi fusaun, sentimental, tenang je, tapi baunya jaga. Satu, kalau dia bunyi begini, but, orang Arab kata durat. Sebab dia durat. Jadi syaitan ni hadis, ketika orang azan dia akan lari sambil berkentut-kentut tadi tetap bebuk. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar tak sembahyang jadinya. Kenapa? Dah gelak tengah gitu. Boleh cukup setakat tu dulu ya. Baik. Sudah habis ceritanya. Itulah bahasa Arab itu sangat unik tu ya.